Okey, bantuan khas COVID-19 NADMA. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua guys? Ni kalau kata korang kena COVID kan, kau dah buat testing apa semua, dah hantar dia punya reports tentang positif tu, keputusan positif ke tak kan. So bila confirm dia akan masuk ke dalam sejahtera lah after verification. Okay, so apa yang korang boleh buat? Apa yang korang boleh buat? Dah lah terperuk kat rumah. Bila dah confirm case Cat 1 ni, kategori 1. Tadi bila dah update hari ni, dah jadi kategori 2. Okay, so dalam kau punya MySejahtera pun dah tukar dia punya logo ni. Dah tukar logo ni kepada confirm case kategori 1. Walaupun dah buat fully vaksin, cuma booster tak dapat lagi. Okey, dalam ni dia akan keluarkan satu dekat bahagian profile MySejahtera tu, dia akan keluarkan satu surat lah, kata dia pengesahan arahan kat sini. Order detail korang, home isolation or surveillance orders. Okay, so ini dikeluarkan oleh di bawah Director General of Health, KKM lah. Okay, so yang ni memerintahkan korang untuk stay, kalau kata kat rumah, duduk kat rumah lah kan. So dia bagi tarikh date of home isolation kalau kata kat bawah ni kan. Kalau kata kau tengok macam yang kat bawah ni, dia bagi tarikh lah 20 sejak start daripada hari yang korang kena disahkan positif COVID tu, sehingga yang terbaru, yang terkini 6 hari saja, sehingga 26 Februari 2022. Okey, so kau dah dapat pengesahan ni. Okey, dah buat hantar report, dah dapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan melalui apps MySejahtera ni. Sama ada korang boleh pergi ke CAC. Tadi macam Pak Karim dah pergi kepada CAC di Perisai 8, tapi bila dah beratur jumpa dengan staff nurse dia cakap kalau simptom yang ringan ataupun tidak bergejala, tak perlu datang lah, cuma dah kuarantin saja kat rumah sehingga tarikh yang diberikan dalam MySejahtera ni lah. Okey, sehingga 26 Februari 2022 ni. Itu saja. So apa yang korang boleh buat? Alright, so apa yang korang boleh buat? Okey, kita tengok apa yang kita boleh dapat dan apa yang kita boleh buat. Ini usaha lah, usaha. Ni Pak Karim share dengan korang. Mungkin benda ni sedikit banyak bantuan. Kau search kat Google tu, COVID-19 okey, COVID-19 ni, bantuan khas COVID-19 COVID-19 NADMA ni, under NADMA ni. So korang boleh buka website NADMA ni. Okey, so Agensi Pengurusan Bencana Negara bawah Jabatan Perdana Menteri guys. Okey, so ini dalam website melalui handphone lah. Okey, bantuan khas COVID-19 NADMA. Okey, so ini ada garis panduan dia, serba sedikit yang boleh Pak Karim sharekan dengan korang. Syarat-syarat dia, syarat-syarat kelayakan nak claim pemberian bantuan khas COVID-19 ni adalah mestilah warga negara Malaysia yang bekerja di Malaysia tetapi telah kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji kerana menerima perintah kuarantin COVID-19 dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, so di bawah section 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 guys, atau menjalani rawatan menjalani rawatan COVID-19 di ward hospital atau discharge note atau medical certificate. Okey, so soalan seterusnya, pemohon yang tidak layak. Okey, pemohon yang tidak layak, ada yang layak, ada yang tak layak. Bukan warga negara Malaysia, of course tak terlayak. Kemudian tidak dikenakan perintah kuarantin COVID-19. Okey, tidak dirawat atau tidak dirawat di ward hospital warded kerana COVID-19. Tidak bekerja di Malaysia dan tiada pekerjaan sebelum dan semasa dikenakan perintah kuarantin
COVID-19 atau warded kerana COVID-19. Okey, kemudian yang keempat, mempunyai pendapatan atau menerima gaji dalam tempoh kuarantin. Maksudnya kalau kata korang makan gaji still jalan, korang tak qualify lah. Okey, kadar bantuan guys. RM 100 sehari guys. 100 hari sehingga maksimum 14 hari. Maksudnya tengok berapa tempoh kuarantin yang dibenarkan lah. Kalau kata sebelum ni sehingga 14 hari kan. So yang ni macam Pak Karim dapat 6 hari saja tempoh kuarantin. Memang tak boleh gimana, korang berkurung saja dalam rumah dalam bilik. So tertakluk kepada sepanjang tempoh dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19 di bawah Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 atau menjalani rawatan di ward hospital yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk merawat COVID-19. Warded lah. Bantuan khas ini hanya akan diberikan sekali saja, one off, dalam tempoh penularan jangkitan COVID-19 dan tidak akan diberikan bagi kes yang berulang. Kau kena faham sekali je, di one off. Maksudnya kalau kata next kau kena positif lagi, kau tak boleh claim dah lah. So sekali claim saja dalam tempoh COVID-19 ni berlaku. Okey. So kaedah permohonan, baca garis panduan dengan teliti di dalam website bla 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 natma.gov.my ni. Sertakan dokumen wajib seperti kod salinan kad pengenalan, surat perintah kuarantin COVID-19 dari KKM. Okey. So certificate dari hospital atau medical certificate dari hospital bagi pesakit dirawat kerana COVID-19. Salinan muka depan menyata bank atau buku akaun bank yang masih aktif. Kemudian muat turun dan lengkapkan dokumen-dokumen berikut. Kau kena ingat itu syarat-syarat kaedah permohonan dia. Okey, borang permohonan bantuan khas COVID-19 lampiran A. Okey. Kemudian borang permohonan kehilangan pendapatan lampiran B. Okey, kau boleh tengok ni ada dua ni. Ada dua lampiran A, lampiran B. Kita tengok lampiran A dia apa guys. Kita tengok. Okey, ni lampiran A dia. Ni dah borang dia guys. Kau boleh nampak Pak Karim tunjukkan dekat korang lampiran A. Ni lampiran A. Okey, lampiran A. Kau kena isi lah maklumat ni. So tangan pemohon. Ini lampiran A, borang permohonan bantuan khas COVID-19. Okey. Kemudian kita pergi tengok borang akuan kehilangan pendapatan. Ni lampiran B. Okey, ni kau kena buat lah borang akuan lampiran B guys. Nampak Okey, kau kena isi benda ni. Ada dua option kat situ, pilih salah satu. Dalam kotak yang nampak tu ni. Perintah kuarantin COVID-19 melalui perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19 di bawah Seksyen 15-1. Okay, ataupun satu lagi pilihan menjalani rawatan. Ni kalau kata korang warded. Okay, saya faham tu kau buat declaration lah. Mengesahkan yang kau ni pengesahan saksi bla 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 pergaganan bla 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 bla. Ni kau kena isi lah. Buat selepas korang dah selesai menjalani tempoh kuarantin tu lah. Tengah kuarantin kau nak jumpa orang, nak suruh buat pengesahan, jenuh lah kan. Macam tu lah kaedah dia guys. Okey guys, kemudian bagi pemohon yang tidak ada akaun bank sendiri, surat perwakilan kuasa kepada waris lampiran C, muka depan penyata bank waris dan salinan kad pengenalan waris. Maksudnya kalau kata kau pesakit COVID-19 tu tak ada akaun bank, boleh gunakan surat perwakilan kuasa kepada waris. Maksudnya ada yang boleh jadikan waris lah. Anak ke, mak ke, ibu ke, bapa ke. Okey. So ini contoh borang dia, surat perwakilan kuasa. Okey. Bla 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 bla. Ni maklumkanlah ni. So yang benar kena sahkan. Okey, itu contoh borang dia guys. Contoh borang surat perwakilan kuasa. Alright. So korang kena pastikan borang akuan kehilangan pendapatan dekat dengan pengesahan saksi. Bagi pemohon yang menggunakan HSO MySejahtera, mohon mendapatkan pengesahan PKD CAC, borang dan dokumen dihantar mestilah jelas. Okey, kalau kata korang bagi pemohon yang menggunakan HSO MySejahtera, daripada MySejahtera punya HSO report tu kan, yang tadi Pak Karim tunjukkan tadi. Yang ni. Yang ni.
Yang ini HSO, Home Surveillance Order. Kau kena dapat pengesahan daripada CAC tempat korang lah. Okey, macam Pak Karim dekat Putrajaya PC8 pergi ke HSC dapatkan pengesahan dia. Okey, mengesahkan yang korang memang ada dapat HSO ni. HSO ni Home Surveillance Order guys. Okey, HSO. Nampak ni kat sini yang merah ni, Isolation or Surveillance Order dalam kurungan HSO. Kau boleh nampak tak? Nampak tak? Ni. Yang atas ni. Ni. Itulah dia. Alright. So bila dah dapat tu, kau kena ni lah. Okay, right. Dah dapat apa semua, dah proses permohonan dengan lengkap depo atau online, dia terus diberi secara fast track dan tidak memerlukan semakan silang dengan data KKM di Putrajaya. Hanya permohonan lengkap dihantar melalui pos atau secara online dekat sini ada bagi tahu lah. Secara online kau boleh submit dekat bawah link ni. Okey. bkcovid19.natma.gov.my/v2. Okey, cara bayaran dia. Cara bayaran dia guys. Bayaran bantuan yang ni ni yang Pak Karim highlight kan ni. Bantuan bayaran khas akan dibuat secara Electronic Fund Transfer EFT kepada pemohon dalam tempoh 13 hari kerja dari tarikh kelulusan permohonan yang layak dan lengkap. Maksudnya dia akan transfer EFT lah. Alright. Okay, penafian dia, nama berhak memutuskan jumlah bantuan berdasarkan berkapitasi yang diberikan atau menolak permohonan yang tidak menepati syarat-syarat ditetapkan. Okey, dan dalam masa sama korang boleh semak sendiri sistem semakan status bantuan khas COVID korang. Okey, dekat sini. Ni kalau kata kau nak semak lah, kau boleh semak kat sini. Contoh. Ni contoh dia. Kau masukkan nombor kenalan. Kalau kata kau dah submit lah, kau dah semak kau punya bantuan permohonan kau, boleh tengok kat sini. Masukkan nombor kenalan apa semua. Bantuan khas 100 hari masukkan kad dalam mohon bantuan khas pengurusan kematian. Seperti ini kalau ni lah. Dia bagi tahu kat sini guys, bantuan khas kehilangan pendapatan 100 hari kerana dikarantin atau dirawat. Okey. So info-info penting ni kau boleh dapat dekat Natma punya website guys. Okey. So itu perkongsian daripada Pak Karim bagi bantuan khas COVID-19 bawah Natma. Natma ni macam Pak Karim cerita tadi adalah agensi pengurusan bencana negara Jabatan Perdana Menteri Natma. Okey. So itu saja daripada Pak Karim. Kalau ada sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi kat nombor talian ni lah. Okey, 0388704800. Okey. So ataupun boleh email ke admin@natma.gov.my. Itu saja guys, perkongsian daripada Pak Karim. Semoga benda ni memberi info dan memberi manfaat pada anda. Lagi-lagi di kalangan pemandu e-hailing yang mana bekerja sendiri guys. Mana yang bekerja sendiri memang berhak untuk memohon bantuan RM100 jika didapati positif COVID-19. Okey. So itu saja daripada Pak Karim. Semoga anda semua mendapat manfaat. Sharekan benda ni untuk anda dan orang lain, keluarga ataupun sahabat-sahabat anda. Okey, itu saja daripada Pak Karim. Jangan cancel guys, jangan cancel. Dalam pisang kena kuarantin ni. Tak dapat apa-apa. Nanya Pak Karim, at least dapat jugalah bantuan 6 hari. Dapatlah 600. Boleh lah. Alhamdulillah. Kalau kata korang tak tahu, memang rugi lah. Ada bantuan tapi korang tak mohon. Mohon je. Ini diberikan oleh pihak pengurusan bencana guys. Agensi pengurusan bencana negara. Ini dia guys. Jangan lupa guys. Jangan lupa. Mohon jangan tak mohon guys. Mohon jangan tak mohon. Rugi. Okey guys, cekidot guys. Bye bye. Jangan lupa, jangan cancel, jangan tak subscribe channel Pak Karim guys. Okey guys. Bye.